Jam bersama MHI Khamis 28 Julai. Adakah anda bahagia? Ketahui apakah itu bahagia dan bagaimana mengukur tahap kebahagiaan. Kenali figura di sebalik pemberi nama Jalur Gemilang dan mari raikan sambutan pelancaran Bulan Kebangsaan. Sofia. Saya nak tanya, adakah sekarang ni awak tengah berbahagia? Saya ada hari kita bahagia, ada hari kita ada struggle kita. Jadi kita nak seimbangkan. Tapi saya nak tanya Kak Fad. Sebab apakah yang membuatkan awak ni seorang manusia yang bahagia? Sebab sedangkan kata semudah-mudah dapat tangkap udang tu pun awak cukup happy. Oh, tak sampai boleh awak kita bahagia udang, gembira itu. Saya kat rumah tengok macam gembiranya. Jadi, awak ni ada aura membuatkan orang gembira. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Kalau macam tu saya sukalah kalau Sofia dan juga orang-orang cakap macam tu kan. Saya kalau boleh memang nak bagi aura kegembiraan itu untuk semua orang yang berada di sebelah saya ke di depan saya, dekat dengan saya lah kan. Tak ada tips lah, tak ada apa-apa. Yang paling penting ceria sahaja. Dan ada juga orang cakap, Fan, kau ni tak ada masalah ke? Aku tengok kau ni gelak sana gelak sini. Tak. Setiap orang ada masalahnya. Tapi kita carilah macam mana cara nak atasi. Tetapi kita janganlah monyok sepanjang masa. Macam saya. Jangan. Jadi, betul tak? Kalau kita rasa tak happy, tak gembira pun kita cuba untuk senyum juga. Betul. Senyum gembirakan diri. Betul. Cuba untuk kita senyum dan sikit sebanyak ianya dapat meredakan keresahan kita, dapat kurangkan stres kita. Dan lepas tu kalau kita dah senyum, dah gembira, barulah kita cari solusi macam mana nak selesaikan masalah tu. Pakar motivasi kita pagi ini. Saya tertanya sebab saya rasa khususnya bagi kita yang duduk di bandar ni, kadang-kadang kita ada tekanan kita, kerja, keluarga, anak-anak sebagainya. Kadang susah kita kekalkan momentum kebahagiaan itu. Jadi kita nak bincangkan tentang Malaysian Happiness Index ataupun Indeks Kegembiraan Malaysia, MHI. MHI bincang tentang MHI. Jadi bagaimana kita nak melihat tanda aras dan yang penting sekali lah macam mana kita cari kebahagiaan dalam apa jua sekalipun jenis kehidupan kita. Ya, betul. Dan indeks ini tapi apa pun kita nak bagi salam kat penonton. Dah gembira sangat. Siapa terlupa? Okey, assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda. Terima kasih anda semua yang masih lagi kekal tengok kami di MHI bermula sekarang 9.30 sampai 10.30 hari ini bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Sofia. Okey, hari ini kita banyaklah kita nak bercakap kan. Antara kita nak bercakap tentang MHI tadi, Indeks Kebahagiaan Rakyat Malaysia ini, dan laporan telah pun dibuat. Laporan ataupun audit telah pun dibuat mengatakan bahawa rakyat Malaysia ini berada dalam kategori bahagia. Bahagia itu dia bahagialah. Yang paling tinggi sekali sangat bahagia. Tetapi rakyat Malaysia ini berada dalam kategori bahagia itu adalah salah satu daripada indeks yang telah pun ditetapkan dan kita harus kata orang tu gembira jugalah. Sebab kalau kita lihat laporan ini dibuat pada tahun 2021, tahun lepas kan. Jadi kita tahu bahawa tahun lepas tu banyak yang kita tempuhi dengan COVID-nya, dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi rakyat Malaysia masih lagi berada dalam kategori bahagia. Syukur alhamdulillah. Betul. Khususnya di Labuan sebenarnya. Jadi kita nak tahu antara 13 komponen yang menjadi orang kata penilaian bagaimana negara kita ini diletakkan pada satu taraf iaitu bahagia. Dan saya difahamkan wanita dikatakan lebih bahagia daripada kaum lelaki. Saya pun tertanya jugalah apa antara yang mungkin majoriti wanita di luar sana, apa yang anda lakukan, mindset barangkali yang menjadikan kita ni walaupun masalah pun kena bangun pagi, pergi sekolah, macam-macam kita kena buat tapi kita tak dalam hati ni bahagia. Ya, tapi kalau saya kata kalau kita buat survey, kalau kita buat survey lah, kita tanya kepada ramai kan, sama ada lelaki ke perempuan, mana satu jantina yang lebih bahagia? Kongsikan bersama kita di MHI komen. Adakah anda bahagia atau tidak? Betul. Bahagia kenapa? Tak bahagia kenapa? Dan mungkin kalau ada tips macam mana anda kekalkan orang kata kurangkan marah ke apa, kongsikan juga, kita tahu kan. Dan kalau kita bercakap tentang bahagia ni, kalau kita dalam kategori status ni, maksudnya status bujang, berkahwin, bercerai dan sebagainya, yang mana dah berkahwin mencapai kategori yang paling tinggilah gembira. Itu sudah pastinya lah kan. Tak ada pula orang kata bila dah bercerai itu gembira, tak adalah pula kan. Tapi ada juga yang single dan gembira. Ada juga. Dia tak mencari cinta di sana sini, tetapi orang kata dia bahagia dengan apa yang dia ada, dengan kehidupan yang telah pun dibina. Dan kalau bercakap tentang umur pula, bercakap tentang umur, kategori mana yang mana gembira, sama ada umur remaja ke dewasa ke, sama ada dah berusia ke. Ianya paling tinggi saya lihat laporannya katakan bahawa ketika kita berusia 50 tahun dan ke atas. Itu so paling bahagia. Lagi 20 tahun kita bahagia ni. Penatlah berjadi Ifat. Kita bergembira, kita berjalan, kita rehat, kita berbincang bersama-sama. Orang gembira jalan sini. Macam tu.
Pakai skirt macam ni susah sikit macam Hafaz. Tapi apa pun, kongsikan bersama kita apakah tahap kegembiraan anda pada ketika ini, dan kita akan teruskan bincang tentang isu ini, isu kebahagiaan ini bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video, tidak lain tidak bukan Profesor Madya Dr. Shazli Izzat Ghazali, Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia. Assalamualaikum Dr. Shazli. Doktor, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Dr. Shazli? Lama tak berborak kita. Adakah doktor sedang berbahagia? Oh, saya bahagia sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, doktor, mungkin kita nak mulakan perbincangan kita lah. Malaysia diletakkan pada tahap bahagia. Apakah pandangan doktor, dan adakah doktor melihat ini satu, orang kata, penanda aras yang bagus melihatkan kita dah melalui pelbagai dah 2-3 tahun ni kan? Adakah ini satu, orang kata, signal yang bagus untuk rakyat Malaysia, doktor? Okey, pertama kali kita kena mengucapkan alhamdulillah lah dengan keadaan semasa yang bagi saya kita lalui dengan satu situasi yang begitu mencabar dengan pandemik dan sebagainya. So bila indeks ni keluar, kita dapati suasananya berubah. Kebahagiaan tu kalau kita lihat daripada struktur definisi dia pun kita tengok berbeza-beza. Tadi Sofia Fazli sebut apa yang menyebabkan seseorang itu bahagia. Yang tu adalah abstrak. Satu benda yang abstrak yang tidak boleh kita beri spesifik definisi lah. So kalau kita lihat pengertian kebahagiaan ni berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada yang berasa bahagia kalau dia dapat makanan, yang kegemaran dia boleh pakai pakaian cantik, kalau dia ada kediaman, dia rasa bahagia. Tapi ada setengah juga rasa bahagia bila dia terlepas daripada penyakit. Dia seronoknya tak kena COVID, bahagia juga. Tak berada dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Yang mana negara kita sekarang ni kita tengok aman. Aman dan juga damai sekali. Dan kalau kita lihat di sini, dia melipatkan perasaan. Perasaan kita, kalau saya tengok Sofia Fazli, perasaan tu aman, perasaan tu damai, dan kita bergembira. Tenang. Awal tadi saya tengok, wow, gembira, dan the momentum tu ada kat situ dah. Dan kalau kita lihat umumnya kegembiraan ni dia berkait rapat dengan sesuatu kejadian ataupun pencapaian yang khusus. Kita gembira, kita bahagia tu ada sebab dia. So, sebab dia yang kita berlakukan indikator ni, kita dah melalui satu situasi yang mencabar, dan sekarang kita melalui endemik, dan kita dapat berada dalam keadaan yang kembali normal. Yang ni lah yang menyebabkan antara faktor indikator yang membolehkan kita berada dalam keadaan bahagia ni. Tengok panda tadi pun bahagia juga. Boleh makan lagi kan. Okey, doktor, saya nak melihat daripada segi indikator yang telah pun dibuat yang mengatakan bahawa perempuan lebih kata orang tu gembira berbanding dengan lelaki. Tapi kalau kita lihat indeks ini tak jauh beza pun, 6.49 dan juga 6.46. Tidak jauh beza, 0.03 sahaja. Jadi pada pandangan doktor sendiri, bagi melihat perbezaan jantina ini, yang mana satu lebih gembira ini, bagaimana doktor melihatnya? Wanita ini lebih gembira berbanding dengan lelaki. Kenapa? Apa faktor-faktornya? Kalau kita lihat wanita ni dia emotional based. Wanita yang kognitif, lelaki ni pemikiran. Itu yang menjadi pusat indikator itu. So wanita bila kata paksi ni adalah emosi, dia apa sahaja yang dia lalui dan signifikan dengan persekitaran dia yang membuatkan dia bahagia, maka dia akan lebih rasa seronok dan juga gembira. Kerana apa? Dia memiliki tujuan yang jelas. Wanita ni bila dia ada satu aim, dia membuat sasaran ataupun dia ada matlamat. Dan matlamat dia boleh capai. Kita tengok Sofia sendirilah. So dia ada aim. Setuju Sofia? Dia ada aim, dia cuba mencapai matlamatnya. Bila sampai matlamat tu, dia akan rasa seronok, dia akan rasa gembira. Ditambah pula ada komponen sokongan. Ni sokongan ni
sosial yang baik dengan orang lain. Ini menambahkan lagi. Siapa kalau tengok siapa yang tak suka Sofia, semua orang suka Sofia. Kita ambil contoh Sofia lah. Jangan. Okay. So, dengan environment, dengan aura dan sebagainya, orang memberi sokongan kepada dia. Secara tak langsung karier akan meningkat dan seterusnya dia diterima. Dan golongan wanita juga dia tak confused dari segi mengejar tujuan. Dia lebih aim. Dia lebih bermatlamat. Kalau dia hari ni pagi ni dia kata dia nak masak kuning, dia masak kuning je. Dia kalau lelaki dia banyak fikir macam mana, dia banyak dia punya elemen-elemen kognitif yang membuatkan at the end dia tak buat pun. Dia wanita bila dia buat, bila dia fikir satu benda, dia akan secara emotionally dia akan impose kat dalam dan seterusnya dia akan melaksanakan apa yang dia nak dengan disayang. Itu yang kita nak tu. Tapi kan doktor, saya rasa macam bila doktor menjelaskan bagaimana seorang lelaki berfikir, kan dia macam dia berkecamuk sikit sebab kena ada misi yang ni, kena selesaikan yang ni. Itu saya rasa saya lebih jatuh kepada kategori seperti seorang lelaki seakan-akan sebab macam banyak yang kena dilakukan. Kadang saya stres. Mungkin saya tak boleh mewakili semua wanita. Tapi kan Afad, saya melihatlah kan, nak tanyakan doktor juga, ada setengah orang ni semua cukup, ada keluarga, kerjaya yang hebat, orang kata duit pun banyak, berkepuk. Macam-macam ada, tapi tetap kata, adakah anda bahagia? Jawapannya adalah tidak, ataupun mereka tak boleh jawab. Adakah ini sesuatu yang perlu diperlihatkan ataupun ada sesuatu yang mungkin kekurangan dalam diri seseorang itu? Itulah Sofia, Fazli, kalau kita lihat manusia ni dia tak pernah puas. Itu yang membuatkan kita berada dalam keadaan dia tarik kita daripada kita nak bahagia jadi tak bahagia. So kenapa bila kita rasa tak puas, kita khawatir dengan keupayaan kita. Inilah bila kita khawatir, dia akan menyebabkan kita tidak dapat mencapai apa yang kita impikan. Yang kedua, kita selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Orang lain ada tu, kita tak apa pun. So disebabkan oleh faktor tu, bukan dia push diri dia untuk mendapat apa yang dia nak, tidak, tapi dia lebih kepada fokus kepada membandingkan apa orang ada sehingga menjatuhkan diri dia sendiri. Ni kita tak nak lah. Yang ketiga, orang selalunya dia tak bahagia ni disebabkan dia ada impian, dia ada mimpi. Impian dan mimpi ni menjadi struktur pegangan dia. Kalau mimpi dia capai, pun dia bahagia. So sampai bila dia tak capai, so asyik mimpi je lah, sampai sudah tak capai. Dan kalau kita lihat lagi faktor-faktor dia, kalau kita lihat tidak dapat memanfaatkan waktu yang ada. Yang ni waktu yang ada ni patutnya kita guna sebaik yang mungkin. Pasal kita melalui proses peralihan daripada kanak-kanak beralih kepada remaja beralih kepada dewasa awal, yang mana sekarang ni Fazli dengan Sofia melalui, masuk ke zaman saya peralihan zaman dewasa pertengahan dan seterusnya lanjut usia. Kalau setiap tahap perkembangan ni kita tak gunakan sebaik mungkin, maka kita akan sampai at the end of the day nanti lanjut usia, kalau usia kita panjang kita akan menyesal disebabkan oleh masa yang kita bazirkan, kita tak manfaatkan masa yang kita. Jadi macam Fazli ni yang kita tahu memang ceria orang dia, berperwatakan yang orang kata menggembirakan orang lain. Jadi awak ni semua complete lah, berkepuk, kerjaya hebat, saya tak ada duit pun saya gembira juga. Kan, nak tak nak kita kena gembira juga. Okey, doktor, bercakap tentang masa ini, ada orang cakap masa ini boleh dibeli dengan wang duit. Dengan duit lah kata orang tu, ada kan. Duit senang, happy. Ada duit happy. Ada duit kita boleh terbang ke sana ke sini. Lepas tu ada duit kita boleh upah pembantu rumah dan sebagainya. Jadi kita boleh dalam keadaan yang macam relax, santai, kan. Duit tabur duit. Kita boleh masalah. Gembira. Jadi apa komen doktor tentang duit ni boleh membeli masa? Macam ni betul exact. Ada orang setengah pasal duit dia bergaduh. Pasal duit sampai dendam, dengki, hasad dan sebagainya. So kita tengok the positive side, tapi negative side pun banyak juga. Orang duit kita nak rasa, nak tunjuk diri kita lebih hebat daripada orang lain. Yang mana sifat-sifat ini tidak patut ada lah bagi saya lah. So kalau kita ada, apa yang perlu kita buat? Satu, kita kena bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Lepas tu gunakan keistimewaan yang kita ada itu untuk kita pilih kawan yang baik, yang dapat menyokong kita. Yang inilah
Ni perkara-perkara yang kita nampak kecil, tapi dia memberi impact ataupun kesan yang signifikan besar kepada kita. Pasal apa, kawan yang baik ini akan sentiasa menyokong kita dalam kerjaya kita, dalam perhubungan kita setiap hari. Dan tadi kita kenapa wanita tu dia bahagia disebabkan oleh kawan-kawan tadi itulah. Dia ada BFF. Berbanding lelaki dia kurang kurang bila cakap pun sepatah dua, tapi perempuan ni dia very talkative dan dia akan jadi lebih meriah, lebih imarah kedudukan dia, kebahagiaan dia disebabkan oleh sokongan tadi itulah. Okey. Sofia setuju, tapi lebih kepada lelaki apa yang Sofia cakap. Tak tahulah, saya macam confused sedikit. Tak apa. Kan? Mungkin tapi saya bahagia. Tapi bahagia yang paling penting. Cara sendiri. Ya, betul. Okey, harapkan anda apabila dah tengok Malaysia hari ini anda gembira sahaja. Senyum. Bahagia. Yang mana belum senyum sekarang ni senyum. Senyum je sekarang ni. Doktor, okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Tapi saya lihat dekat Facebook ni ada yang kata, Zahid Paan kata, kalau tak silap orang panas baran ni susah sangat nak gembira. Yelah dah panas baran nak gembira macam mana macam tu? Terasa pula sis ni. Kadang-kadang tak boleh nak kawal baran tu. Jadi mungkin doktor boleh bagi tip kan bagaimana nak mengawalnya dan juga bagaimana caranya untuk kita nak memberikan kebahagiaan untuk diri kita dan juga untuk orang yang berada di sekeliling kita, doktor. Silakan. Okey, tadi saya bagi tip simple je. Saya ada beberapa klien dan juga patient datang dia tak bahagia. Dia tak macam tu, dia panas baran dan sebagainya. The first exercise yang kita bagi adalah kita minta dia senyum. So kita minta dia senyum, lepas tu cari cermin, dapatkan cermin, tengok pada diri dia dan tengok cara senyum. Kalau tak dia repair senyum dia. End up dia akan senyum. Okey. So hilang marah dia, reda dia punya temper dia dan sebagainya dengan hanya melihat diri dia sendiri senyum. So pasal senyum ni dia merembeskan hormon-hormon bahagia, gembira dan seterusnya dia akan membentuk mood yang positif. Yang ni kita nak ni. So indikator lain dia senyum untuk kita kekal bahagia adalah kita bersenam. Mulalah kita start dengan pagi dengan bersenam, atau belah-belah petang kita nak bersenam, kita boleh cari masa untuk bersenam, kerana bersenam ni dia memberi kita tenaga dan juga memberi kita kekuatan fizikal tadi kita katanya. Dan yang penting sekali Sofia, Fazli dan semua dapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Tidur ni kena dapatkan tidur yang cukup. Betul. Saya memang cukup tidur. Saya tak cukup. Memberi keselesaan, kesejahteraan kepada kita dari segi psikologi ataupun dari segi well-being kita, kesejahteraan hidup. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada doktor, sebab hari ini kita kena ingatlah, kadang kalau kita rasa macam marah ke apa, nombor satu kita ambil 3 saat untuk senyum. Cuba 1, 2, 3 senyum. Ada apa tersenyum kan? Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Shazli Izzat Ghazali dan Presiden Persatuan Psikologi Malaysia. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Senyum. Okey. Semoga tadi perbincangan itu membuatkan anda tersenyum di rumah, dan selepas ini kita berehat seketika. Betul. Kita bincangkan tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Untuk waktu ini, sebelum kita berehat ni, ambil cermin, tengok wajah anda dan senyum. Kita kembali selepas ini. masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Semoga dalam keadaan bahagia, tersenyum dan bersemangat. Sebab saya duduk sebelah Afad ni memang automatik saya happy. Ambil senyum. Senyum. Okey, kita dah pun penghujung bulan Julai ni dan kita akan memasuki bulan Ogos. Jadi bulan Ogos memang bulan yang sinonim lah kan dengan bulan sambutan Hari Kebangsaan. Betul. 2022. Dan kita asyik selalu bercakap tentang jalur gemilang. Tapi adakah anda faham pengertian jalur gemilang itu dan siapakah yang memberikan nama jalur gemilang? Bercakap tentang jalur gemilang ni sebenarnya dulunya pada tahun 1996 tak saya, bukan saja jalur gemilang, malahan ada 3 nama. Jalur gemilang yang pertama, jalur sinar gemilang dan juga jalur nusa gemilang. Wow. Ada 3 nama yang menjadi pilihan lah waktu ketika itu. Tetapi yang menjadi pilihan adalah jalur gemilang. Jadi kita akan mengenali siapakah figura di sebalik nama jalur gemilang. Jom kita saksikan VT ini berkenaan dengan Encik Rizwan Tumin. Jom kita saksikan. Jalur gemilang, lambang kebersamaan perpaduan negara.
Dahulunya dikenali sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu, pertama kali dikibarkan pada 31 Ogos 1957. Bermula dengan reka bentuk pertama ciptaan Muhammad Hamzah pada 1950, bendera Malaysia melalui beberapa pindaan dan evolusi. 16 September 1963, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura digabungkan di bawah satu bendera menandakan terbentuknya era Malaysia baru sebelum Singapura berpisah pada 9 Ogos 1965. 11 jalur dan pecahan bucu bintang bertukar menjadi 14 jalur bersama 14 bucu bintang bagi mewakili setiap negeri di Malaysia. Malam 31 Ogos 1967, Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri ketika itu mengumumkan jalur gemilang sebagai nama rasmi bendera Malaysia sempena 40 tahun kemerdekaan negara. Rizwan Tumin 73 tahun, individu yang mengilhamkan nama bendera keramat negara tercinta ini. Dia ketika itu bertugas sebagai pengarah bahagian penyelidikan Jabatan Muzium dan Antiquiti, diminta untuk mengemukakan cadangan nama bendera pada Jun 1997. Awal tahun 97 kalau tak silap saya, Ketua Pengarah saya Datuk Kamarul Bahrin Buyung telah memanggil saya. Dia beritahu dia duduk dalam jawatankuasa khas kabinet untuk menamakan bendera Malaysia ni. Jadi dia minta saya menamakan bendera tu. So berdasarkan pasal bendera, saya teringat ni Old Glory. Nah, dia dapat idea saya tu. Lepas dapat idea tu, wah ni mesti glory something yang hebat kan, gemilang kan. So, apa yang hebat gemilang tu? Yang hebat gemilang ni negeri-negeri lah. Jalur tu dia negeri, negeri-negeri Tanah Melayu kan, dia Malaysia ni negeri. Jadi nak kenapa? Gemilang ni hebat kan. So saya tahu jalur gemilang. Pengalaman sebagai kurator di Jabatan Muzium sedikit sebanyak membantu Rizwan untuk membuat penyelidikan sebelum memberi nama. Tabiat membaca dan menyalin nota bagaikan sudah sebati dalam dirinya. Melalui pembacaan, bekas timbalan Ketua Pengarah Muzium dan Antiquiti ini hanya mengambil masa beberapa hari sahaja untuk mendapat ilham. Bahkan budaya tersebut masih diamalkan sehingga ke hari ini. Jawatan kuasa khas untuk memberi nama kepada bendera Malaysia ditubuhkan pada 1966. Pada fasa pertama, Setia Perkasa, Seri Setia Perkasa dan Seri Setia Negara disenarai akhir namun ditolak. Jawatan kuasa itu sekali lagi mencari nama khas yang sesuai pada tahun berikutnya dan usul Rizwan antara tiga yang disenarai pendek. Menyedari hakikat pemilihan nama bendera bukanlah suatu pertandingan, bapa kepada 4 anak ini tidak pernah mengimpikan sebarang pengiktirafan atau perhatian masyarakat. Saya tak terasa apa-apa pun. Tak terasa apa-apa pun. Pada saya tu, walaupun setitik tugas saya tu, satu sumbangan pada kita lah, tanggungjawab kita. Sama-sama tanggungjawab. Itu saja saya fikir. Saya tak mengharap apa-apa pun. Orang tak kenal saya pun tak apa, tak kisah. Rizwan turut berbangga apabila terpilih untuk menyertai ekspedisi terjunan udara di Kutub Utara atau North Pole Free Fall Expedition Malaysia pada 1968. Sebuah pengalaman yang cukup istimewa. Bukan hanya sebuah kereta proton berjaya mendarat pada ketinggian 600 meter, tetapi jalur gemilang juga dapat berkibar megah sekaligus menjulang nama negara di peringkat antarabangsa. Jadi bukan perkara kecil yang menyatukan bangsa dan kaum itu. Satu lambang. Apa lambang dia? Kadang-kadang lambang dia kedaulatan raja macam tu. Dan satu benda lagi, itu saya tengok daripada dulu. Wow, zaman Nabi bendera tu jadi lambang dia. Kalau bendera jatuh, kalau bendera salah Nabi, pemegang bendera tu sampai mati. Takkan minyak. Bendera simbol kepada sesebuah sistem pemerintahan. 25 tahun berlalu, nama jalur gemilang gah meniti di bibir rakyat Malaysia. Baginya jasa yang kecil, namun nama inilah yang menjulang kemegahan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Kita
kita melihat kan, orang kata bila bukan saja nama tu diilhamkan, tetapi yang kita pandangan beliau sendiri melihat Jalur Gemilang itu cukup bermakna untuk kita pandang beliau melihat Jalur Gemilang itu. Kalaulah saya menjadi Ihsan yang bernama Cik Rizwan tu, saya terlalu sangat gembira lah kan. Sebab saban hari di mana-mana saja orang akan sebut Jalur Gemilang dan kita kata fikir, saya lah yang cipta nama Jalur Gemilang tu kan. Gembiranya kita kan. Dan legasi yang kita semua kongsikan. Sangat-sangat menarik. Di samping itu kita nak berbual lah tentang apa yang kita perlu tahu tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun ini. Asal dah 2-3 tahun yang kita sambut besar-besaran kan. Tahun ini apakah yang boleh kita lakukan untuk menzahirkan rasa patriotik kita? Betul. Sebelum kita bersama dengan tetamu jemputan kita nak saksikan ini dia promo untuk pelancaran Bulan Kebangsaan tahun ini. Kita saksikan. Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai 2022 pukul 8 pagi di Dataran Putra, Putrajaya. Jom sertai pelbagai program yang dianjurkan, antaranya Berjalan Teguh Bersama, pelepasan konvoi kembara merdeka keluarga Malaysia, cabutan bertuah, pameran, persembahan pancaragam sekolah, irama Borneo dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Meriah tahun ni. Meriah. Banyak acara ni. Kan. Jadi anda kena libatkan diri kita lah dalam sama-sama kita nak menghangatkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan juga bersempena dengan Hari Malaysia nanti. Baiklah, terus saja kita nak kenalkan tetamu jemputan kita bercakap tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang kita sebutkan tadi. Kita terus saja ingin bersama dengan Dato' E. Sebabalan, Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih Dato' sudi datang. Selamat pagi. Terima kasih Fazli, terima kasih Sofia. Dan terima kasih kepada MHI kerana menerima kami untuk bercakap serba sedikit tentang pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Jadi Fazli, Sofia, sebelum tu izinkan saya lah untuk memberitahu para penonton MHI. Kita ada 3 acara utama kalendar Malaysia. 3 acara ini penting sebab tadi kita ada tengok pasal Jalur Gemilang. Berkaitan dengan Jalur Gemilang. Hero kita ni Jalur Gemilang. Jadi 3 acara tu, yang pertama pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Dalam masa 48 jam kita akan menyaksikan pelancaran tu yang iaitu pada 30 bulan Julai. Yang kedua ialah sambutan Hari Kebangsaan dan kali ini di Dataran Merdeka di Kuala Lumpur, iaitu pada 31 bulan Ogos. Dan yang ketiga yang penting juga Hari Malaysia, Sabah, Sarawak semua tu. Yang ini kita akan buat di Melaka pada 16 September. Jadi inilah 3 acara terpenting yang rakyat kita, tadi kita ada dengar pasal tahap kebahagiaan keceriaan. Jadi inilah masa dia kita untuk menambahkan lagi peratusan keceriaan tu Jadi saya ingin bercerita sikit tentang pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang dalam pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ni kita ada 2 aktiviti terpenting, iaitu yang satu tu Berjalan Teguh Bersama. Dan yang satu lagi itu Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022. Jadi Fazli, Sofia, seperti yang saya sebut tadi, dalam 48 jam akan datang ni paling penting sangat paling penting. Sebab apa? 2 tahun kita terperosok di rumah. Ini pula terperosok. Sebab kita kat rumah tak keluar. 2020 kita kat rumah tak ada keluar mana-mana. 2021 ingat boleh keluar, lepas tu tiba pula COVID fasa 2 2.0. So sekarang ni nasib baik walaupun KKM kata berjaga-jagalah, tapi kita buat ni juga. Jadi pada 30 hari bulan Julai jam 6.30 pagi kita jemput keluarga Malaysia kita tak panggil lagi rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia. Memang kita rakyat Malaysia lah, tapi kita panggil keluarga Malaysia datanglah beramai-ramai jam 6.30 pagi bermula di Dataran Putra Jadi program pertama ni Teguh Bersama, Berjalan Teguh Bersama ni kita anggarkan dalam 10,000 orang, itu minimum. Wow, minimum. Minimum. Kita anggarkan lebih daripada itulah, tapi terima kasih kepada MHI memberi kami peluang ni untuk menjemput lebih ramai lagi. Dan Sofia, Fazli, dia bukan sekadar seorang dua orang yang datang daripada satu keluarga Kita nak beramai-ramai, datuk, nenek, mak, bapa, anak, cucu, cicit semua. Tolong datang bersantai. Dia macam ni. Berjalan Teguh ni Fazli, Sofia, dia berjalan teguh bersama-sama dengan jemaah menteri. Jadi 6.30
Jangan lupa ya datang awal, daftar awal sebab apa? Ada 5,000 t-shirt. Cantik t-shirt tu warna merah. So yang 5,000 pertama yang datang tu akan dapat t-shirt, tapi yang tak dapat tu tak apalah, pakailah t-shirt warna merah. Dan kita ada 4 lokasi. Daripada Dataran Putra ke Dataran Putrajaya, lepas tu melalui Kementerian Wilayah Persekutuan, Monumen Alaf Baru dan ada berakhir di Istana Kehakiman, Palace of Justice. Jadi ia akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita ya. Baik. Pada pukul 9. Pada pukul 9 beliau akan melancarkan kempen Merdeka. Merdeka Kibar Jalur Gemilang tu, dan dalam masa sejam itu pelbagai aktiviti akan diadakan ya. Jadi bila keluarga Malaysia mula sampai ya pada 6.30 pagi itu, ada mungkin kemungkinan besar akan sampai awal 5 pagi sebab kita menjangkakan sambutan memang akan hangat, kita akan dapat ramai orang. Jadi apabila tiba ke destinasi mereka perlu mendaftar ya. Ini penting sebab kalau tak mendaftar tu tak adalah cabutan bertuah. Untuk makluman kita ada cabutan bertuah ya, ada 3 motosikal, tapi jangan tanya motosikal apalah. Memang ada 3 motosikal, selain tu ada lagi lah hadiah-hadiah lain. Jadi siapa yang mendaftar tu kalau nama dipanggil melalui skrin ya. Kita ada skrin, Pusat Media ada skrin tu. Kalau yang tak ada itu nasiblah ya. Tapi cuba datang bersama-sama dengan keluarga, dengan kawan-kawan dan pihak trafik iaitu PDRM dan juga pihak Perbanan Putrajaya akan memastikan trafik lancar, di mana perlu letak kenderaan dan sebagainya. Ya. Memang selamatlah. Ya. Sejauh mana, berapa kilometer ni? Sebab Datuk tadi ada orang kata menjemput atuk-atuk ni, nenek, anak macam ramai. Jadi berapa kilometer kita berjalan untuk program Berjalan Teguh Bersama ni, Datuk? Bagus soalan Sofia ni sebab selain daripada menjawab berapa jauh ni, kalau tanya setakat berapa jauh tu 2.7 kilometer. Tak jauh. Kita jalan sehari ni Sofia. Kalau kita ada dalam app tu kan, dalam phone kita ni, kita tak perasan. Lewat malam masa nak tidur kita tengok, saya dah jalan 4 km. Kan? Tapi ni 2.7 km. Tapi untuk yang datuk-datuk, nenek-nenek yang tak sihat, yang OKU pun datang, tak apa. Datanglah sebab kita ada keselamatan, kesihatan, KKM pun ada, semua ada, ambulan pun ada, semua disediakan. Bukan tu saja, makan minum pun ada. Makan minum ada? Ya. Afak, jom. Itulah dia. Yang paling penting kena datang awal. 6.30 pendaftaran. Jadi 5,000 yang terawal saja dapat t-shirt. Lepas tu yang paling penting, Datuk, saya selalu join lari ni apa semua. Kalau lambat, t-shirt saiz tak ada. Nanti dapat yang besar. Itu dah datang awal. Betul. Jadi apa mungkin persediaan yang harus mereka lakukan sebelum mereka nak menyertai larian itu nanti. Dia Fazli, dia macam ni. Kita nak pakai walkathon pun bukan, tapi dia macam walkathon jugalah. Dia tak perlu ada apa-apa persiapan. Bawa saja keluarga dengan pakai t-shirt warna merah. Kalau ada warna merah apa yang sama, hampir-hampir sama dengan warna merah pun pakailah. Tapi janji kalau datang awal dapat t-shirt, terus tukar t-shirt tu. Kita ada tempat kita sediakan lah ya. Lepas tu kita berjalan bersama dengan ahli-ahli jemaah menteri. Jadi siapa-siapa yang nak kenal tokoh-tokoh pemimpin negara kita tu, silakanlah ya. Mereka akan berjalan bersama seiring depan ke belakang ke tak kisah. Sebelah tu ada menteri, tiba-tiba tengok ni menteri pendidikan ataupun menteri pengajian tinggi Datuk Noraini, apa khabar? So kita boleh jumpa, kita boleh kirim salam, bersalaman dan sebagainya. Tengah berjalan tu boleh ambil gambar? Boleh. Bukan tu saja ya, Fazli, Sofia. Kita ada juga di sepanjang stopover tu ada persembahan tarian, pentarama. Bhangra pun ada. Itu Bhangra tu yang kaum Sikh punya tu. Gendang semua ada. So jadi dia akan bagi satu semangat lah. Dan kita juga minta keluarga Malaysia ni kan kita orang sini suka ambil selfie lah, gambar semua kan. Ambil momen-momen yang cantik ini. Okey, kita ada hashtag keluarga Malaysia. Ataupun hashtag keluarga Malaysia teguh bersama tu. Masukkan dalam tu. Manalah tahu kita pun akan ambil gambar-gambar sikit ni. Jabatan Perangan lah, sebab Jabatan Perangan ni sebagai urus setia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kita adalah penganjur bagi program ni. Datuk, mungkin Datuk, kita ada seminit lagi Datuk. Mungkin Datuk nak menyentuh berkenaan dengan acara pelepasan konvoi kembar keluarga Malaysia ni. Dan juga apa harapan Datuk berkenaan dengan program ni. Silakan Datuk. Konvoi soalan yang
bagus. Saya cuba singkatkan. Jadi combo ini dia macam dululah tiap-tiap tahun kita buat, iaitu pass the baton. Alright, pass the baton, kita setiap negeri itu kita bawa bendera. Alright, ini yang penting, macam Olimpik lah, bawa obor tu kan. Kita bawa bendera tu, kita pass the baton. Jadi ada dalam 400 lebih jentera kenderaan daripada PDRM, bomber dan sebagainya yang akan mula pada hari Sabtu ni, berakhir pada 31 Ogos di Dataran Merdeka. Jadi orang yang duduk di Perlis, di Sabah, Sarawak akan ada juga pertandingan ataupun perkara yang sama. Jadi tolong sertailah ya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita jumpa di Dataran Putrajaya hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Dengan itu adalah satu orang kata open invitation. Memang dijumpa anda semua rakyat Malaysia, keluarga Malaysia untuk berada di sana untuk kita sama-sama meraihkan setelah beberapa tahun tak dapat sambut ni. Saya rasa semangatnya berkobar-kobar ni, berjalan bersama. Keluarga Malaysia ni kan nak menjalani kehidupan yang sihat kan. Dalam masa yang sama juga kita nak menggerakkan semangat keluarga Malaysia ni. Jadi kita boleh berjalan bersama-sama dengan Jemaah Menteri dan juga kita boleh berjalan dengan seisi keluarga. Kan, boleh buat datuk nenek kan, apa semua. Jangan risau, tak jauh 2.7 km sahaja perjalanan tersebut. Tapi saya minta mencelah. Saya mesti lihat Fazli dengan Sofia di sana juga. Oh, nampak. Okey. InsyaAllah. Dah ada red carpet untuk Afad mesti datang Datuk, Sofia dari ni nampak dia baju merah. Baju merah dia terus lari macam dia tu. Tak perlu tidur sebab saya dah bersedia. Dari hari ni awal saya. Dengan itu kita dah ucapkan terima kasih kepada Datuk E. Sivabalan sudi meluangkan masa, pengarah bahagian media dan komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Sudi meluangkan masa, kita jumpa Datuk di sana Terima kasih. Datuk pun dah sedia dah. Baiklah juga. Okey, kita nak berhenti berasa ketika. Banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Sofia, kan kita nak maintain senyum. Kenapa awak duk monyok je tengok ni Kita baca papernya macam-macam. Pagi kita tahu ni terjadi, itu terjadi. Saya pun nak monyok juga ni. Jangan monyok. Yang ni dulu. Okey. Sebab saya rasa bukan sahaja saya, Sofia, malahan ramai di antara kita semalam yang terjejas akibat tiada bekalan elektrik. Gelap. Bergelap kan. Semalam saya masa tengah meeting semalam, ada orang terperangkap dalam lift semalam. Oh, ya ke? Betul. Itu bukan sahaja saya, malahan ada juga di antara anda juga yang mungkin ada terperangkap, ada juga ada mungkin kita tahu yang kalau tak ada elektrik ni bukan sahaja penduduk di kawasan perumahan, malahan di sektor perkilangan. Saya rasa banyak terjejas semalam. Okey, kejutan terputus bekalan elektrik 3 jam, dan yang paling teruk terjejas adalah di bahagian Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kedah, Melaka, Kelantan dan Pahang yang terputus bekalan elektrik mereka pada pukul 12.39 tengah hari semalam sehingga mencetuskan suasana panik. Situasi itu menyebabkan banyak operasi perniagaan dan urusan harian penduduk terganggu dan kesesakan jalan raya akibat lampu isyarat tidak berfungsi. Okey, tapi apa yang menggusarkan? Macam buat kita berfikir. Berfikir kan. Kejadian berlaku di Yompeng, Johor. Tetapi banyak berlaku di luar Johor, di Selangor dan sampai ke utara. Itu yang macam menjadi tanda tanya. Jadi sekarang ni TNB masih lagi menyiasat tentang perkara tersebut. Semoga dipermudahkan, semoga semua dapatlah bekalan elektrik secepat mungkin. Okey, kita meninjau di BH, terus kita melihat di paparan utama yang dikatakan di sini mandat rakyat dilindungi. Pembentangan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 di Dewan Rakyat semalam mencerminkan kematangan landscape sasiah tanah air selain memastikan kemeluk politik yang berpanjangan sejak 2 tahun lalu tidak berulang. Ini antara yang bukan saja diharapkan, tapi kita mengharapkan kematangan politik ini mampu untuk mengubah undang-undang dan juga polisi yang lebih matang dan untuk demi kebaikan rakyat Malaysia sendiri. Ya, betul. Okey, kita dah lihat di akhbar Kosmo, Bitarian dan di NST kita nak bercakap tentang berita dunia ni. Betul. Dikatakan di sini di muka surat berapa? 23. Powerful quake jolts Philippines. Ada yang pastinya anda dah tahu berlakunya gempa bumi di Philippines yang menggemparkan rakyat di sana. Gambaran ini menunjukkan satu gemparan yang agak besarlah dan kita telah pun meletakkan antara intipatinya dalam laporan dunia di mana kita akan melihat di sini WHO isytihar cacar monyet darurat kesihatan global, Filipina dilanda gempa bumi dan juga Sadio Mane dinobat sebagai pemain bola sepak terbaik Afrika. Segalanya dalam rangkuman berita luar dunia. negara. Boleh saksikan. Rangkuman berita dunia minggu ini. Gempa bumi kuat berukuran 7.1 magnitude
melanda Pulau Luzon, utara Filipina semalam yang meragut 5 nyawa dan puluhan dilaporkan cedera. Gegaran dirasai sehingga ke ibu kota Manila. Selain itu, kerosakan turut berlaku pada bangunan awam seperti hospital dan rumah di wilayah Abra dan Benguet. Manakala di Jepun, berpuluh-puluh orang terpaksa meninggalkan kediaman mereka apabila gunung berapi Sakurajima meletus di wilayah Kagoshima. Letusan itu menyebabkan kepulan asap besar kira-kira 2.5 km dari kawah sehingga mencecah 300 meter di awan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengisytiharkan penularan cacar monyet sebagai darurat kesihatan global dengan amaran tahap tertinggi. Sehingga kini, lebih 19,000 kes telah dilaporkan dari 75 negara serta wilayah seluruh dunia dan Singapura turut mencatatkan 8 kes sehingga semalam. And the winner is Sadio Mane. Pemain bola sepak terbaharu Bayern Munich, Sadio Mane, dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika buat kali kedua. Penyerang kelahiran Senegal itu mendapat anugerah buat kali pertama pada 2019 ketika bersama Liverpool. Mane telah mengatasi bekas rakasa pasukannya di Liverpool, Mohamed Salah dari Mesir, dan rakasa pasukannya dari Senegal, iaitu penjaga gol Chelsea, Edouard Mendy. Combination comes up with the goods again. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang satu perkara ini. Ini persepsi lah ada di antara segelintir daripada masyarakat kita yang menganggap bahawa kalau pelajar-pelajar itu lepasan tahfiz tiada masa depan, tiada arah tuju dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak berungkai tentang permasalahan polemik pelajar tahfiz tiada masa depan ini. Kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Roslan Mat Isa, Mudir Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abra di Bentong, Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita bukan nak cakap apalah Ustaz. Kalau saya melihat kepada peredaran zaman sekarang ini, ramai juga di antara ibu bapa yang memilih untuk memasukkan anak-anak mereka ini untuk aliran menghafaz Al-Quran dan juga untuk mereka ini masuk ke dalam institut tahfiz di Malaysia ini. Okey, tetapi ada segelintir daripada masyarakat kita yang menganggap bahawa bagaimana nak survive pada masa hadapan kalau anak-anak kita belajar dekat sana, dan ada yang mengatakan bahawa anak-anak tahfiz ini tiada masa hadapan. Jadi untuk nak menangkis tentang polemik ini, bagaimana Ustaz boleh kongsikan kepada kami? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazli ya, dan rakan-rakan, tuan-tuan sidang penonton sekalian. Polemik pelajar tahfiz ini tiada masa depan, saya rasa suatu topik yang hangat diperkatakan. Sebenarnya saya boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju. Kenapa saya sebut macam tu? Saya bersetuju kerana ramai di kalangan masyarakat yang di luar sana, mereka tak dapat pendedahan tentang hala tuju pelajar-pelajar tahfiz selepas mereka menamatkan hafazan. Sedangkan di sana banyak je laluan-laluan pengajian. Ya, sebagai contoh saya sebut kalau pelajar saya lah di Tahfiz Al-Abrar, kita dah hantar belasan orang pun pelajar pergi ke Timur Tengah, sambung pengajian di Universiti Yarmouk di Jordan, ya, dan di beberapa tempat lah, universiti dalam dan luar negara. Dan saya rasa kalau untuk bercakap soal survive masa depan, ya, tiada masa depan, nanti lepas habis belajar nak kerja apa kan. Saya rasa kita kena bincang kepada semua juga sebenar bidang. Hari ini kalau kita tengok mahasiswa lepasan mana-mana universiti pun, mereka terpaksa survive juga. Kan, maksudnya kalau kita bincang secara adil lah, maksudnya saya bersetuju bahawa masyarakat tidak mendapat pendedahan yang sewajarnya. Maksudnya mereka perlu diberi pendedahan yang luas ya tentang perkara itu. Kalau kita tengok pihak kerajaan, sebenarnya dah bertindak sangat baik. Kalau kita tengok di Sekolah Menengah Agama Persekutuan, memang ada program ulul albab. Ya, memang untuk Quran. Kemudian di MRSM ada program ulul albab. Termasuk kalau saya sebut di Pahang sendiri, di Sekolah Menengah Agama Kerajaan, Sekolah Menengah Agama Negeri Seman, dan memang ada kelas-kelas hafazan Quran. Ya, mana kata memang
di peringkat Majlis Agama Islam Pahang, mereka dah ada guru Quran yang diletak di masjid-masjid. Baik, itulah dia. Dan peluang yang diberikan kepada Ustaz pada hari ini adalah sebenarnya untuk nak memberikan pendedahan lah kepada semua masyarakat agar janganlah kita takut sebenarnya nak menghantar anak kita belajar di tahfiz. Okey, bercakap tentang Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar ini, sudah pastinya telah pun lama beroperasi, lebih 10 tahun. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang latar belakang Mahat ini, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar ni tuan-tuan, kita mula beroperasi pada 1 Disember 2010. Ya, sudah kalau sehingga ke saat ini sudah 11 tahun, 7 bulan dan 28 hari. Sampai hari pun saya kira. Itulah. Ya, nak bagi tahu bahawa sudah belasan tahun saya bersama dengan pelajar-pelajar. Dan kita bermula daripada tempat yang menyewa, kemudian menumpang, pindah 2-3 kali. Sehinggalah kita ada premis sendiri. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, sidang penonton sekalian, Abrar ni sebenarnya kita dah ada banyak tempat pun. Kita ada di Semenanjung. Semenanjung kita ada sekolah rendah, kita ada Mahat Tahfiz, kita ada Mahat Dakwah. Di Bentong kita ada pondok, kita ada Mahat Tahfizul Quran, kita ada sekolah rendah. Ya, yang terbaru kita ada peringkat pasti juga. Ya. Kemudian kita ada di Sabah. Ya. Dan alhamdulillah kita beralamat di kilometer 64.3 arah Karak KL. Ya, di Bentong lah, di Bentong. Itulah. Jadi tak jauh lah sebenarnya dengan KL kan? Tak jauh sangat. Okey. Jadi mungkin ada dari kita yang ingin mengetahui lah tentang rutin kehidupan seharian para pelajar yang belajar di Mahat tersebut, Ustaz. Ya, Fazli, suka saya sebut bahawa di Abrar ni moto kita ialah hafiz, da'i, faqih dan soleh. Yang mana kata kita memang target pelajar yang masuk belajar di tempat kita ni, pertama dia mesti hafal Quran. Kita nak dia hafal Quran. Yang kedua, kita nak dia bukan saja hafal Quran tapi dia adalah da'i. Da'i ni orang yang mampu untuk menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita menghafal itu ialah ayat Al-Quran. Ya, sudah tentu kita nak mereka mampu untuk hafal dan sampaikan. Yang ketiga, kita nak mereka faqih. Ya, faqih ni maknanya mereka faham agama dan mereka mampu untuk memahamkan orang lain. Dan yang keempat ialah mereka juga adalah insan soleh. Ya, kekal kepada mereka itu jati diri sebagai muslim yang baik. Ya, orang yang sangat tinggi akhlaknya. Ya, macam tu. Rutin harian pelajar kami ni, untuk makluman tuan-puan semua, seawal pukul 5 pagi pelajar mesti sudah berada dalam masjid. 5 pagi, 5.30 kelas dah mula. Kemudian sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh ada kelas sabak, yakni hafazan baru. Kemudian lepas sembahyang subuh mereka hantar hafazan baru. Ya, kemudian pukul 8 pukul 9 rehat, kendiri, kemudian masuk balik ke kelas. Ya, sabqi. Begitulah seterusnya sampai pada waktu petang, malam ada kelas. Jadi kalau kita lihat memang penuh rutin kehidupan seharian pelajar, memang padat dan juga berinformasi dan juga berilmiah sebenarnya. Okey, kita ada lebih kurang dalam beberapa saat ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk mereka yang mana mungkin ingin belajar di Mahat tersebut. Silakan Ustaz. Okey, ringkasnya tuan-tuan, boleh berhubung dengan saya. Ya, dan seperti maklumat yang tertera. Ya, tuan-tuan, kita menerima kemasukan pelajar pada Disember. Ya, untuk kita ambil umur menengah. Ya, tuan-tuan boleh berhubung dengan kita insya-Allah. Dan yang terakhir sekali saya nak sebut juga tentang perkembangan di Abrar ni, alhamdulillah. Ya, kita sedang menyiapkan bangunan 2 tingkat. Ya, insya-Allah tuan-tuan boleh salurkan sumbangan. Jazakumullah khairan katsira atas sumbangan yang telah tuan-tuan berikan sebelum ni pun. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okey, jadi anda semua kalau ada negara yang mana nak hantar anak belajar kat situ boleh. Dan yang mana mungkin nak memberikan sumbangan untuk pembinaan 2 tingkat sebenarnya. Ada lebih kurang 15% lagi yang belum siap. Jadi anda boleh salurkan dana tersebut kepada Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ruslan Mat Isa, mudir Mahat tersebut. Jadi insya-Allah kita boleh kongsikan kita punya siaran pada hari ini untuk memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih Ustaz. Okey, saya nak bersama dengan Sofia di ujung sana. Jadi apa kata, jom kita berjalan. Jadi Sofia, apa agaknya yang kita nak kongsikan pada esok hari, Sofia? Saya nak tanya kat awak suka tak harimau ke awak takut? Saya harimau adik-adik. Suka. Orang macam takut sampai dia tak kisah tentang ada ke tak ada spesies ni. Tapi hakikatnya harimau Malaya adalah satu spesies yang diancam dengan kepupusan disebabkan oleh pemburu-pemburu haram. Jadi bersempena dengan Hari Harimau Sedunia, kita akan bincangkan di esok pagi. Ya, kita akan bincangkan pada esok pagi. Sebab biasanya harimau ni memang
terkenal di kalangan pemain bola sepak, Harimau Malaya kan. Jadi sekarang ni kita harus ambil serius Harimau Malaya ni semakin lama semakin pupus kalau kita tidak menjaga habitatnya. Okey, kita jumpa esok dan jangan lupa apa yang kita telah membawakan pada hari ini selama 1 jam. Anda kena bahagia di samping dengan orang tersayang ke, sama ada anda ada girlfriend ke, anda ada isteri ke, ada suami ke, ada sesiapa saja ataupun bujang, tetap anda boleh bergembira. Carilah kebahagiaan dalam cara anda sendiri. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu paling penting sekali. Kalau anda nak gembira, kita ada satu video yang akan kami paparkan, iaitu video apa? Saya tak nak sebut. Kucing bergoyang. Kucing bergoyang. Okey, jom kita tengok. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Kenapa tak nak sebut? Thank you.